Salam sejahtera. Nama saya Lo Chao Chin. Matriks nombor A165565. Tajuk saya adalah simulasi terhadap penyejuk kering menggunakan perisian berdaya dinamik. Pertama kali, saya akan membentangkan abstrak saya. Sistem penyejuk kering adalah sistem penghawat dingin alternatif dengan potensi penjimatan tenaga yang baik. Sistem ini menemui aplikasi dalam penggunaan industri yang amat besar, misalnya penyelembab atau alat pengering yang dipanggil liquid dehumidifier. Prestasi penyelembab adalah bahagian yang penting dalam sistem penyejuk kering. Oleh itu, kami menjalankan kajian tentang penyejuk kering dan meramalkan prestasinya menggunakan analisis CFD. Dalam simulasi ini, kami mengaji bagaimana suhu penyejuk kering dan had laju aliran udara mempengaruhi proses penyerapan penyejuk kering. Model dua dimensi disimulasikan dengan menggunakan perisian NCIS fluid. Volume of fluid (VOF) telah dipilih sebagai kaedah multifasa untuk memproses simulasi ini. Melalui hasil simulasi ini, kita dapat meramalkan bagaimana profil suhu dan had laju dalam alat pengering. Selain itu, kita juga boleh mendapati bagaimana had laju udara masuk mempengaruhi pemindahan jisim dan suhu di keluaran udara dalam alat pengering. Akan membentangkan tentang pengenalan saya. Alat pengering adalah salah satu teknologi yang terbaik kerana ia dapat membantu untuk menghapuskan kelembapan dari udara sehingga menjadi suhu udara lebih sejuk dan menurunkan permintaan penyejuk dari sistem penghawat dingin. Kaedah pengering udara yang biasa dilakukan pada masa ini merangkumi pemeluapan penyejuk, pengering paper gel dan pengering cecair dengan suhu regenerasi yang lebih rendah dan juga berfungsi sebagai kapasiti penyimpanan tenaga. Dehumidifikasi pengering cecair dianggap sebagai arah pengembangan teknologi dehumidifikasi baru. Pengering cecair dapat menyerap wap air dari udara kerana perbezaan tekanan antara wap cair dan udara. Ia dapat mengawal kelembapan dalaman dengan berkesan dan membenarkan penggunaan tenaga kelas yang lebih rendah seperti haba pemeluapan atau tenaga yang boleh diperbaharui, iaitu tenaga solar dan tenaga geothermal. Berbanding dengan dehumidifikasi kondensasi, pengering cecair adalah cara yang lebih mesra alam dan efisien. Berdasarkan kata Lim and Jong pada tahun 2020, sistem ini menjimatkan penggunaan tenaga penyejukan sebanyak 30-50%. Dengan itu, ia mendapat mengurangkan permintaan penyejukan setiap orang. Permasalahan kajian saya adalah disebabkan permintaan penyejukan telah meningkat dengan cepat dan kesannya pemanasan global. Menurut kajian IEA pada tahun 2018, permintaan penyejukan pada tahun 2100 akan meningkat 40 kali ganda dibandingkan dengan permintaan pada tahun 2006. Lebih kurang 10-15% daripada jumlah tenaga yang telah digunakan oleh bangunan adalah untuk memberikan kelembapan yang diperlukan. Selain itu, kelembapan berlebihan boleh menyebabkan banyak masalah di bangunan, seperti pembiakan cendawan dan virus, kakisan dan bahan bangunan, pengurangan kualiti udara dalaman dan ketidakselesaan bagi penghuni bangunan. Jadi, objektif saya adalah untuk menjalankan simulasi untuk mendapat profil suhu dan had laju dalam sistem penyejuk kering menggunakan perisian NCIS CFD. Seterusnya, objektif kedua adalah untuk mengaji prestasi alat pengering berdasarkan pengering cecair NH3 iaitu amonia dengan udara.
Objektif terakhir adalah untuk mengaji proses pemindahan haba dan jisim serentak dalam penyahidratan ataupun alat pengering berdasarkan had laju masuk udara. Saya akan menerangkan metodologi saya. Pada mulanya, perancangan kes kajian telah dibuat dengan membaca beberapa jurnal dan artikel. Pemodelan akan diteruskan selepas rancangan kes kajian dengan menggunakan ANSYS Fluent untuk membuat geometri. Selepas itu, model meshing akan dijalankan menggunakan software yang sama. Tetapan simulasi akan dijalankan seterusnya dengan merujukkan tutorial ANSYS dan beberapa data eksperimen. Bahan pemilihan juga digandungi dalam tetapan simulasi dengan pemilihan NH3 ataupun amonia sebagai pengering cahaya untuk menjalankan simulasi. Raja 1 menunjukkan pemodelan dua dimensi alat pengering yang dipindahkan. Tujuan pemodelan ini adalah untuk model kajian melakukan simulasi justru menjalankan objektif kajian ini. Oleh itu, pemodelan yang tepat adalah penting seperti dimensi dan perincian pada model. Merujukkan kepada lukisan skematik, anak panah yang berwarna kuning ialah arah pengalir pengering cahaya dalam alat pengering. Manakala anak panah yang berwarna biru adalah arah pengaliran udara. Counter flow telah diwujudkan antara dua cahaya dalam simulasi ini seperti macam alat pengering yang biasa. Raja 2 menunjukkan ujian sensitivity fit ataupun meshing untuk model alat pengering. Tujuan ujian ini adalah untuk membantu simulasi atau pendapat pengiraan yang lebih tepat dalam pengiraan yang tinggi. Dalam Raja 2, kita dapat melihat saiz elemen yang lebih kecil dan sempit di dinding kanan berbanding dengan dinding kiri. Ini adalah untuk membolehkan aliran pengering cahaya secara lancar pada dinding kanan untuk simulasi nanti. Jadual 1 menjelaskan tetapan simulasi yang penting untuk menjalankan simulasi ini. Tetapan spesifikasi termasuklah volume of fluid VOF untuk model, negatif 9.81 mm per second square untuk kaedah graviti, pressure base untuk jenis solver, simple untuk metod penyelesaian, Presto untuk skema pressure, first order outline untuk momentum, dan juga Joule construct untuk pecahan isi padu. Raja 3 telah menunjukkan tetapan simulasi untuk sebelum permulaan simulasi ini. Seterusnya adalah keputusan kajian saya. Jadual 2 menunjukkan parameter operasi untuk menjayakan objektif kajian saya. 5 set data had laju kemasukan udara yang berbeza telah dijalankan dalam simulation ini. Suhu udara masuk adalah sama untuk 5 set data ini, iaitu 303 Kelvin. Simulasi ini boleh mendapatkan data untuk suhu udara pada keluaran model alat pengering. Berdasarkan kontur dan graf utama iaitu suhu udara pada keluaran model, kita boleh melihat had laju masuk udara yang lebih rendah atau lambat boleh menyebabkan suhu udara yang lebih rendah pada keluaran model. Seterusnya, simulasi dijalankan sekali lagi untuk mendapatkan data untuk pecahan jisim air pada udara di keluaran model alat pengering. Merujukkan kepada kontur dan graf kedua, kita boleh tahu bahawa had laju
masuk udara yang lebih tinggi telah menyebabkan jisim air dalam udara pada keluaran model alat pengering adalah lebih tinggi ataupun lebih lembab dalam udara. Jadi, kita boleh menyatakan had laju kemasukan udara yang lebih rendah boleh menyebabkan keluaran udara yang lebih dingin dan kelembapan yang lebih rendah, dan ini dapat mempengaruhi prestasi alat pengering. Pada akhirnya adalah konklusi kajian saya. Pada mulanya, model alat pengering dua dimensi telah dibina dan disimulasikan dengan proses perpindahan haba dan jisim menggunakan software ANSYS Fluent. Model ini dapat meramalkan prestasi dehumidifier atau alat pengering. Hasil simulasi berjaya menyelesaikan objektif kajian yang ditetapkan pada awal. Dari hasil kontur dan graf, kita mendapati had laju kemasukan udara ke alat pengering dapat mempengaruhi pemindahan jisim pada keluaran udara dan juga mempengaruhi prestasi dehumidifier atau alat pengering. Pada hasil kajian, had laju yang rendah pada udara yang memasuki alat pengering akan menyebabkan pecahan jisim air dan suhu yang lebih rendah pada akhir keluaran udara. Ini bermaksud bahawa kita dapat mencapai udara dengan suhu yang lebih rendah dan juga kelembapan yang lebih rendah. Keadaan ini membuktikan prestasi alat pengering dapat meningkat dengan had laju kemasukan udara yang lebih rendah. Sekian, terima kasih.